Kalau kita faham, alam ni bukan pula manusia saja. Alam ini masih wallah. Selain Allah itu namanya alam. Jin, malaikat, langit, bumi dan semua isinya. Itu disebut alamin. Nabi SAW ni rahmatan lil alamin. Semua sekali. Jadi itu sudah menggambarkan jelas akan keagungan Nabi kita Muhammad SAW. Nak dibandingkan dengan para Nabi dan Rasul yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini Allah beri hadiah kepada kita. Tadi kita dapat berselawat kepada Nabi. Ini merupakan hadiah atau dalam bahasa disebut dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana ketika kita selawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka kita sedang dilimpahi dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadiah dari Allah. Kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang Allah nak berikan kebaikan kepadanya, maka Allah akan mudahkan dia untuk melakukan kebaikan, untuk diberikan ganjaran dan juga kelebihan oleh Allah. Maka ketika mana kita ni dapat untuk melakukan kebaikan, kita kena syukur kepada Allah. Kerana Allah telah pilih kita dengan taufik hidayah dia, sehingga kita dapat untuk melakukan kebaikan itu. Dan sudah tentulah nikmat-nikmat lain yang membantu kita untuk kita dapat melaksanakan kebaikan itu tidak terhitung dan terkira banyaknya. Iaitu nikmat umur, kesihatan, nikmat masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua nikmat yang kita tak akan mampu hitung. Kalau diperhalusi satu persatu lagi tak boleh hitung. Baik itu yang denyutan jantung kita, darah kita yang mengalir, kan? Semua itu adalah yang membawa kepada kita untuk dapat melakukan kebaikan dan amal. Semua itu adalah merupakan daripada taufik dan hidayah atau hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka alhamdulillah, syukur kepada Allah. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz tadi yang memimpin selawat. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Man dalla ala khairin mislu ajri fa'ilihi. Orang yang mengajak kepada kebaikan itu, tunjukkan kebaikan, maka dia akan dapat ganjaran orang yang ikut, yang buat kebaikan tu. Jadi yang pimpin kebaikan, orang ikut kebaikan, dia dapat ganjaran. Masya Allah. So kita ni kena letakkan diri kita jadi orang yang ajak selalu orang kepada kebaikan. Jadi orang tu buat dia baik, kita dapat kebaikan tu. Masya Allah, tabarakallah. Macam contohnya, kita ajak untuk sahabat kita datang ke majlis atau tengok program yang baik. Dia pun datang, dia pun tengok. Setiap huruf yang dia dengar, setiap ilmu yang dia dapat, kemudian dia amalkan, maka mengalirlah ganjaran itu kepada kita. Subhanallah. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW.
Sehingga ketika ditanya kepada Nabi, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah? Kata baginda Rasulullah, anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak beri manfaat kepada orang lain. Jadi ini adalah merupakan daripada kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau dia buat baik, dia tak buat baik sendiri-sendiri, dia ajak orang lain. Jadi insya-Allah mudah-mudahan itu juga adalah merupakan daripada kebaikan yang kita nak kongsi kepada orang lain. Oleh kerana itu saya nak ucap juga syabas dan tahniah, terima kasih khususnya kepada muslimat Masjid Al-Falah ini yang juga dipimpin oleh Puan Salwa, yang mengadakan sambutan Maulidur Rasul sempena 12 Rabiul Awal ni, atau bulan Rabiul Awal, untuk memperingati akan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, mengingati tentang Nabi kita Muhammad SAW. Maka ini adalah merupakan daripada usaha kebaikan yang nak kita sebarkan. Yang Nabi SAW memang disifatkan oleh Allah ini adalah rahmatan lil alamin, bukan untuk bangsa Arab saja, apatah lagi bukan hanya untuk orang Mekah Madinah saja, tapi lil alamin, seluruh alam ini. Dan kalau kita faham, alam ni bukan pula manusia saja. Alam ini ma siwallah, selain Allah itu namanya alam. Jin, malaikat, langit, bumi dan semua isinya, itu disebut alamin. Nabi SAW ni rahmatan lil alamin, semua sekali. Jadi itu sudah menggambarkan jelas akan keagungan Nabi kita Muhammad SAW. Nak dibandingkan dengan para Nabi dan Rasul yang lain. Kalau kita sebutkan bahawa Rasulullah itu adalah Nabi yang terbaik, maka itu adalah kenyataan yang benar. Bahkan Nabi SAW disebut sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu atau ketua para Nabi dan Rasul. Dan ianya tidak berlebihan. Nanti ada mengatakan berlebihanlah kamu ni letakkan kedudukan Nabi SAW itu. Tidak. Bahkan itu sebenarnya kedudukan yang telah pun jelas dan nyata. Dan telah pun diakui, baik itu di dalam Al-Quran, bahkan di dalam hadis Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran berfirman, wa anzalallahu alaikal kitaba وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Dan Allah menurunkan ke atas engkau, wahai Rasulullah Muhammad, Al-Kitab dan Al-Hikmah, dan diajarkan kepadamu apa-apa yang kamu tidak mengetahui. Dan sesungguhnya fadlullahi alaika azimah, kurnia Allah ke atas kamu itu sangat besar. Tak cukup dengan itu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah para rasul yang kami lebihkan di antara satu daripada yang lain. Maknanya daripada Nabi sendiri pun ada yang lebih daripada yang lain. Walaupun para rasul ini secara umumnya adalah merupakan makhluk Allah yang paling mulia. Di kalangan makhluk Allah yang paling mulia adalah para rasul. Kenapa? Sebab para rasul ini imannya setiap detik waktu bertambah, tak pernah berkurang. Para malaikat pun hebat dan mulia, suci, tapi iman yang para malaikat itu statik. Situ je. Tak bertambah, tidak berkurang. Tapi para rasul imannya sentiasa bertambah. Oleh kerana itu disebutkan para rasul adalah merupakan daripada hamba-hamba Allah yang paling hebat. Tapi di antara para rasul itu, ada di antara mereka yang mempunyai kelebihan di antara dengan yang lain. Seperti mana disebutkan oleh Allah.
faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Ada yang Allah berikan kelebihan daripada yang lain. Di antaranya minhum man kallama Allah. Di antara mereka yang dapat untuk berbicara dengan Allah. Siapa yang dapat bicara dengan Allah? Nabi Musa. Lagi? Bukan Nabi Musa saja. Nabi Adam. Nabi Adam kan direct cakap dengan Allah SWT. Lagi? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan Mi'raj. Menerima daripada wahyu. Perintah salat. Direct cakap dengan Allah. Tak ada perantaraan Jibril. Jibril tak boleh untuk melangkaui kepada satu tahap. Hanya baginda Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya terus ketika itu kehadiran Allah. Allah SWT sampaikan wahyunya direct kepada baginda Rasulullah SAW dan berdialog dengan baginda Rasulullah SAW. So ada 3 Nabi yang bercakap dengan Allah SWT secara langsung. Minhum man kallama Allah. Dalam tu pun Nabi dah masuk dah kelebihan tu. Wa rafa'a ba'dahum darajat, Allah kata. Dan diangkat di antara mereka itu darjat-darjat. Kalau tengok dalam tafsir, kata para mufassir, para ulama, itulah Rasulullah. Di antara mereka yang dinaikkan sekian banyak darajat, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Sebab memang Nabi SAW ini, kelebihannya tu sangat banyak. Nak dibandingkan dengan Nabi yang lain. Tanpa merendahkan Rasul dan Nabi yang lain. Ini beza pula. Kalau ada kata, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi untuk, dia kata, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Dan kami tidak membezakan di antara satu pun daripada kalangan para rasul. Jadi, kenapa kita nak beza-bezakan? Itu orang salah faham dalam tafsir ayat tu. Maksudnya tidak dibezakan, mereka ini semua rasul. Tidak seperti mana dulu, seperti Bani Israel ataupun mereka ahli kitab. Mereka ni melebihkan rasul atau nabi tapi merendahkan nabi yang lain. Maka yang ni tak boleh. Kalau ada dilakukan begitu, boleh menjadi kufur kepada Allah. Tapi tidak merendahkan para nabi yang lain. Kita beriman. Kita mengimani akan rasul yang lain. Dan kita juga mengetahui dan mengimani kelebihan-kelebihan para rasul yang diutuskan oleh Allah. Akan tetapi, kita juga memegang dengan apa yang disebutkan minhum man kalamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Memang ada yang dinaikkan darajat. Dan telah pun jelas disebutkan di dalam dalil, memang Nabi kita Muhammad SAW adalah merupakan Nabi yang mempunyai kelebihan yang luar biasa. Inilah keagungan Nabi kita Muhammad SAW yang sangat luar biasa, yang dinaikkan darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, kalau kita tengok lepas azan, kita kan diajarkan oleh Nabi doa. Nabi kata, apabila kamu dengar muadzin itu melaungkan azan, maka hendaklah kamu menjawabnya seperti mana yang diucapkan oleh orang yang azan. Kemudian setelah selesai, summa sallu alayya. Jadi selepas azan tu, apa yang kita buat? La ilaha illallah. Nabi suruh kita jawab tu. Kemudian Nabi suruh kita selawat dulu kepada Nabi. Tu yang kita kelebihan selawat ni. Kalau kita perasan, kita ni sebenarnya dianjurkan untuk selawat banyak tempat. Contoh, lepas azan, sebelum doa tu Nabi suruh selawat dulu. Kita masuk masjid, kita ucap apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Selawat dulu. Kalau sebelum doa pun kita ucap bismillah, alhamdulillah, selawat kepada Nabi. Bermakna kedudukan selawat itu sendiri mempunyai kedudukan yang cukup besar. Bahkan Nabi ajarkan untuk diletakkan di berbagai tempat. Kerana dia mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas azan, kita kena selawat dulu. Sebelum kita ucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Kan? Macam tu. Tapi selawat dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ke, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kemudian barulah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilatal fadilah. Kita doa kepada Allah, ya Allah, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah.
Apa itu al-wasilah yang kita minta? Iaitu satu tempat yang cukup tinggi dan yang cukup agung. Yang kata Nabi, tidak ada yang dapat berada di tempat itu kecuali yang telah pun dikhususkan oleh Allah. Dan aku berharap akulah orang yang dipilih oleh Allah. Memang pun Nabi sebenarnya, tapi Nabi tawaduk, Nabi kata begitu, dan kamu mintalah kepada Allah untuk aku. Kerana kalau kamu minta, aku berada di situ, maka orang itu akan berhak mendapat syafaat aku, kata Nabi SAW. Bermakna al-wasilah, kedudukan syurga yang tertinggi itu, memang milik Nabi SAW. Jadi makna special tempat tu, iaitu khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Al-wasilah. Kemudian ada satu lagi tempat namanya Maqam al-Mahmud. Itu pun tak ada orang duduk kecuali Nabi. Kata para ulama, di antaranya merujuk Maqam al-Mahmud ini adalah tempat nanti Nabi SAW dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta syafaat, sebagai untuk memberi syafaatul uzma kepada umat manusia nanti. Kan nanti semua orang tu minta, dah tak tahan sangat dah. Ketika di mahsyar, Nabi akan berada di satu tempat namanya Maqam al-Mahmud. Kenapa namanya Maqam al-Mahmud? Iaitu tempat yang ianya memuji kepada Allah. Sebab tu kata Nabi, sebelum nanti dia sujud dekat situ, kemudian dia akan puji kepada Allah dengan pujian yang Allah ilhamkan kepada dia, yang tak ada lagi pernah dipuji seperti itu sebelum ini. Macam mana? Wallahualam. Barulah Allah mengatakan, ya Rasulullah Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah, kan bangun kamu dari sujudmu. Wasal tu'ta, mintalah, aku akan berikan dan kurniakan. Ishfa'tu syafa', berikanlah syafaat, dan kamu berhak untuk memberikan syafaat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bermakna Maqaman Mahmud itu adalah merupakan tempat yang Nabi SAW khusus untuk Nabi. Sebab tu Nabi SAW sangat jaga solat tahajud dia. Bahkan Nabi wajibkan untuk dia bertahajud pada setiap malam. Kenapa agaknya? Kalau kita kata ialah sebab nak dapat ganjaran kelebihan tahajud, iaitu solat di waktu malam. Betul. Tapi Allah SWT berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudah. Maqaman mahmudah. Iaitu Allah SWT kata, dan di sebahagian malam itu bertahajudlah, bertahajjad bihi, bangunlah kamu untuk beribadah padanya, agar asa ayyab'athaka rabbuka, iaitu agar kamu nanti dibangkitkan, diutuskan balik oleh Allah, dibangkitkan nanti di Maqaman Mahmudah, iaitu pada tempat yang terpuji. Maqam Mahmud tadi apa? Tempat yang nanti Nabi sujud. Bermakna, kenapa Nabi sangat jaga tahajud ni? Sebab Nabi sebenarnya nak beri syafaat kat kita. Sebab kalau Nabi dapat Maqaman Mahmud, Nabi dapat beri syafaat. Sebab di situ nanti di antara kalimat yang paling banyak Nabi sebut, walaupun Nabi memang akan memberikan syafaatul uzma, iaitu untuk syafaat semua pada waktu itu, tapi antara perkataan yang paling banyak Nabi sebut ketika di Maqaman Mahmud itu, iaitu ketika dia sujud dan bangun dari sujud, ketika Allah kata mintalah, aku akan kabulkan, dan terus dia akan mengatakan Allahumma ummati ummati. Itu kalimat dia berulang kali, kerana dia bukan hanya berada di situ sekali. Kalau kita tengok dalam hadis yang panjang tentang haji syafaat, Nabi berulang alik setelah Allah kata keluarkanlah daripada umatmu yang mempunyai iman sebesar gandum. Nabi pergi cari satu orang yang ada iman sebesar gandum ni, dia keluarkan dan selamatkan. Pergi balik ke Maqam Mahmud tu, sujud lagi kepada Allah. Kemudian Allah kata angkatlah, kemudian mintalah, aku akan beri isfa'tu syafa'. Dia kata Allahumma ummati ummati. Itu lagi Allah kata, kalau begitu cari umatmu yang mempunyai iman sebesar zarrah, keluarkan dia dan selamatkan mereka.
Nabi pergi cari pula. Kemudian selesai dah. Berapa ramai? Kita ni masuk berapa iman bersama mana? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insya-Allah iman kita ada. Itu yang paling penting, asasnya. Tapi besar mana? Wallahu a'lam. Tapi kalau begitu masuk dalam pencarian tadi. Kalau kita ni saja ni, berapa ramai dah ni, duduk macam-macam tempat. Nabi pergi cari seorang-seorang. Selamatkan. Kembali balik. Minta lagi kepada Allah. Minta ummati. Kata Allah, cari yang lebih kecil daripada zarah tu pun. Kalau ada, selamatkan. Subhanallah. Dan akhir sekali, disebut lagi ummati. Allah kata, selamatkanlah umatmu yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Punyalah kasihnya Nabi ini kepada umat. Jadi, oleh kerana itu, untuk menunjukkan akan keagungan dan kedudukan Nabi SAW ini yang sangat luar biasa yang dikurniakan oleh Allah. Sehingga, kata baginda Rasulullah SAW, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah penghulu anak Adam, tidak sombong. Dalam riwayat lain, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Aku adalah penghulu ketua anak Adam di akhirat nanti. Tidak sombong, kata Nabi SAW. Bayangkan Nabi yang akan pimpin. Sebab tu, ketika di mahsyar, semua orang dalam keadaan kebingungan. Tak tahu nak buat apa. Bahkan di antara mereka yang dalam keadaan tenggelam dengan peluhnya. Matahari pada waktu kita Nabi kata, tadnu, sangat dekat. Sehingga ada di antara mereka yang tenggelam dengan peluhnya. Maka pada waktu itu, manusia berbondong-bondong, berkumpul. Mereka yastaghithuna bi Adam. Mereka minta tolong kepada Nabi Adam AS. Minta tolong kepada Nabi Adam. Ketika datang kepada Nabi Adam AS, Nabi Adam kata, aku pernah buat salah. Hari ini, kata Nabi Adam, Allah murkanya adalah sangat luar biasa. Tak ada lagi murka Allah seperti hari ini. Dulu, sebelum ni tak pernah, selepas ni pun tak pernah. Ini paling murka sekali. Nabi Adam paling takut. Dia kata, aku takut sangat. Aku pernah buat salah. Aku pernah makan buah yang dilarang untuk aku makan di pokok yang dilarang oleh Allah. Subhanallah. Apa salah dia kata? Dia makan buah dari pokok yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah ke Nabi Adam? Ya, salah. Tapi kesalahan itu tidak menjejaskan kerasulan dan kenabian. Bahkan lebih dari itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran kata fataba alaih. Allah dah terima taubat Nabi Adam pun. Maknanya Nabi Adam tak ada salah pun. Tapi tetap mengingati kesalahan dia dan takut sangat sehingga dia mengatakan nafsi 3 kali kata, sendiri dia kata, pergi kamu daripada sini, pergilah kepada Nuh, nafsi. Apa salah Nabi Adam? Makan buah yang dilarang. Dah terima taubat oleh Allah. Satu salah takutnya luar biasa. Kita berapa banyak salah? Subhanallah. Kita berapa banyak salah? Ya Allah. Pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun kata, aku pernah buat salah. Aku nak selamatkan anak aku yang tenggelam tu, sedangkan dia kufur kepada engkau, kepada Allah SWT. Dan aku mohonkan ampun. Ialah anak kan. Tapi kerana tak boleh, Allah kata tak boleh kamu nak selamatkan dia sebab dia adalah orang termasuk di antara orang yang kufur kepada Allah. Maka aku dah buat salah. Dia kata nafsi. Pergilah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, aku ni pun dah buat salah, aku tipu 3 kali. Jangan kata Nabi Ibrahim penipu pula. Memang betul Nabi Ibrahim dikatakan pernah berbohong 3 kali.
Tapi berbohong fi dzatillah, maksudnya berbohongnya Nabi Adam ini adalah fi dzatillah, iaitu tentang berkaitan dengan zat Allah SWT. Bukan bohong itu maknanya dia bohong yang untuk hilah, nak selamatkan dirinya dan juga keluarga dia. Tapi yang dia cakap ni sebenarnya helah, lebih kepada helah, bukanlah tipu yang betul-betul tipu tu. Tak boleh kata tipu sunat nanti kan jadi sunnah pula tipu. Tapi maksudnya helah dia panggil. Tapi dia rasa bersalah lah, dan dia rasa dia tak layak untuk nak berikan syafaat. Nafsi. Pergi kepada Nabi Musa kata, aku pernah bunuh orang tanpa hak. Nabi Musa kan pernah tumbuk orang mati. Tapi ialah para rasul ini memang sudah diampuni oleh Allah. Kedudukan mereka adalah maksum. Dan apa yang melakukan itu adalah merupakan daripada apa yang telah disusun oleh Allah SWT. Tapi mereka merasa bersalah. Nabi Isa ketika datang disebutkan tak ada kesalahan dia. Tapi dia tetap juga tak berani. Sampailah akhirnya kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, Ana laha, aku dia. Bahagian itu untuk aku. Aku yang akan beri syafaat. Baru dia pergi ke mahkamah. Masya Allah. Sebab tu kita kata itu kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam para nabi dan rasul ini, mereka tak berani dan juga mereka tak ada akses macam tu, tapi Nabi kita Muhammad SAW mempunyai kedudukan yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena syukur banyak-banyak kerana kita ni menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apabila kita sebut tentang kelebihan Nabi kita Muhammad SAW, sebenarnya dia melimpah kelebihan itu kepada umat dia. Sehingga kita pun titlenya dah berbeza dah dengan umat manusia yang lain. Kita punya title adalah khairu ummah disebut. Sebaik-baik umat. Macam mana kita boleh dapat title tu? Berkat Nabi kita Muhammad SAW yang disebut sebagai sebaik-baik Nabi dan Rasul. Sehingga umat dia pun menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu telah menjadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia. Masya Allah. Dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, kamu adalah yang terakhir tetapi yang paling awal, kata Nabi. Antumul akhiruna wa antumus sabiqun. Kamu adalah yang terakhir tapi yang paling awal. Apa maksudnya? Kamu umat yang diutuskan ataupun yang ada di akhir. Umat terakhir. Tapi yang paling awal untuk masuk ke dalam syurga. Masya Allah. Kamu adalah umat yang terakhir yang dibangkitkan atau yang menjadi umat yang terakhir. Tapi yang paling pertama nanti masuk ke dalam syurga. Sehingga disebutkan kata Allah SWT, inni haramtul jannah ala sairil anbiya hatta yadkhulaha anta wa inni haramtuha ala sairil umam hatta yadkhulaha ummatuka. Aku, kata Allah SWT, haramkan syurga itu untuk dimasuki oleh semua para rasul dan nabi kecuali setelah engkau masuk dulu, wahai Rasulullah Muhammad. Satu dalam hadis yang lain Nabi kata, yang ketuk pintu syurga pertama Nabi. Tak. Malaikat baru buka. Kalau orang lain ketuk, tak buka. Dan aku haramkan syurga itu untuk semua umat kecuali setelah dimasuki dulu oleh umatmu, wahai Rasulullah Muhammad. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Subhanallah. Kita dapat kelebihan itu berkat Nabi SAW. Oleh kerana itu, kalau kita nak senaraikan kelebihan umat Nabi Muhammad ini, kita boleh baca satu kitab yang disusun oleh Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Saya rasa rata-rata kita mungkin kenal lah. Dia pernah datang ke Malaysia. Rahimahullah.
seorang ulama di Mekah, ahli sunnah wal jamaah, Masya Allah, luar biasa. Dia profesor, doktor, mendapat PhD di Universiti Al-Azhar, muhaddis, dia seorang ahli hadis yang luar biasa. Ada kitab dia namanya Syaraful Ummah Muhammadiyah, iaitu kelebihan umat Nabi Muhammad SAW berbanding daripada umat-umat sebelumnya. Dia senaraikan sekian banyak, Masya Allah. Di antaranya contoh paling mudah, ada umat dulu kalau kena najis ke tempat, sesuatu tempat, itu tak boleh dibersihkan dengan air. Air tidak mensucikan. Macam mana dia nak kena bersihkan? Dia kena potong tempat tu. So kalau kena baju ni najis, dia kena potong baju ni, bahagian najis tu. Kalau potong sini, kena potong sini, lubang-lubang. Tak begitu. Ada umat sampai begitu keadaan dia. Tapi kita, umat Nabi Muhammad, dengan air kita basuh, hilang bau, warna dan rasa, suci dia. Kemudahan yang diberikan, kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, tabarakallah. Umat dulu, kalau mereka berperang, menang, ada harta rampasan perang. Pedang, baju besi, cincin orang tu pakai. Harta-harta yang mereka bawa tu semua jadi harta rampasan perang. Tapi haram bagi mereka untuk ambil sikit pun tak boleh. Macam mana mereka nak kena buat? Ini adalah peraturan yang Allah tetapkan kepada mereka. Iaitu semua harta tu kena kumpul satu tempat. Jadi Nabi umat itu ataupun kaum itu akan letakkan satu tempat. Kemudian apabila semua lengkap, tak ada yang ketinggalan, akan datang api yang akan menyambar. Habis. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, harta rampasan perang itu boleh untuk dimanfaatkan dan dibahagi-bahagikan dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Umat dulu kalau nak solat, itu kena pergi tempat yang Allah tetapkan. Allah pilih ini masjid dia, ini tempat ibadat dia. Dia tak boleh sebarangan tempat. Rumah tak sah, kat tempat tepi jalan tak sah solat dia, ibadat dia. Dia kena pergi tempat yang Allah tetapkan. Nasiblah kalau kebetulan tempat yang Allah tetapkan tu jauh, kena pergi waktu ketika nak tunaikan ibadah tu. Wajib. Kita waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kan? Nabi kata, dijadikan bagi aku dan umatku ini, bumi ini boleh untuk sujud dan boleh untuk ibadat di mana-mana pun. Dan dianya suci. Tu yang kadang-kadang tu kerana macam tu tak datang masjid tu boleh solat kat mana-mana. Kan? Tapi boleh sah. Di mana pun kita nak solat, di mana pun kita nak ibadat sah. Tapi umat dulu tidak. Sebab tu Bani Israel dulu, di antaranya kalau yang duduk dekat Syam dulu, tempat ibadat dia adalah Masjid Aqsa. So kenalah dia pergi juga ke Masjid Aqsa tu. Kalau tidak, tak sah. Kemudian umat dulu ni kalau Allah dah tetapkan, ketika Allah suruh pilih kepada Bani Israel, hari apa yang kamu nak jadikan hari yang special untuk kamu? Allah tawarkan hari Jumaat. Dia Bani Israel, apa kerja dia? Kalau dia offer yang tu tak nak, itulah kerja dia. Asal nak bagi dia nak cari yang lain. Itu Bani Israel punya perangai. Allah nak bagi Jumaat, dia kata tak, nak Sabtu. Okey, Sabtu. Diberikan keistimewaan pada hari Sabtu. Maksudnya hari Sabtu ni hari yang paling istimewa. Tapi syaratnya, sepanjang hari Sabtu tu kamu tak boleh buat apa-apa kecuali ibadat je. Tak boleh keluar, tak boleh pergi bekerja, tak boleh. Sabtu. Tu yang kalau kita tahu, adanya mereka yang ingkar. Duduk dekat tepi laut, kerja nelayan, tapi hari Sabtu tak boleh keluar untuk nak menangkap ikan, tapi dia perginya tahan pukat pula kat situ. Langgar daripada larangan Allah. Akhirnya Allah tukar mereka menjadi qiradatan khasi'in, menjadi kera, monyet. Yang tu yang Darwin jumpa tu kat keturunan dia lah, wallahualam. Jadi monyet. Kita hari apa? Jumaat, istimewa. Orang Nasrani dia pilih hari Ahad. Kita dapat hari Jumaat. Alhamdulillah. Allah suruh pilih hari Jumaat.
Ni hadis Nabi kata, Allah suruh pilih hari Jumaat. Bani Israel tak nak, dia nak Sabtu. Umat Nabi Isa pun disuruh pilih je, tu pilih Ahad, Nasrani. Allah suruh pilih, mestilah ada kelebihan. Tapi yalah, dah takdir Allah nak bagi specialnya untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Sebab hari Jumaat tu rupanya hari yang diciptakan oleh Allah Adam AS. Hari yang juga disebutkan merupakan hari di mana Allah SWT akan jadikan hari kiamat pada hari Jumaat. Sebab tu hari Jumaat ni special. Tapi bezanya ialah, specialnya hari Jumaat itu, yang hanya kita tak boleh untuk berjual beli hanya saat ketika mana solat Jumaat. Tapi lepas tu, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertaburanlah kamu di muka bumi ini dan carilah kurnia Allah. Tak macam dulu, dia satu hari dia tak boleh buat apa-apa. Kalau buat je, Allah jadikan dia ke. Masya Allah. Kasihnya, rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau disenaraikan satu persatu tu, dan riwayat-riwayat itu disebutkan dengan riwayat yang sahih, bahkan disebutkan kelebihan umat Nabi Muhammad ni sebenarnya Allah ceritakan kepada Nabi Musa ketika dia berdialog dengan Allah, bercakap dengan Allah di Tur Sina tu. Kan dia bertemu dengan Allah, di antara yang Nabi Musa disampaikan oleh Allah adalah tentang umat-umat special. Satu persatu Allah sebut, umat ni ada umat begini. Dia kata, ya Allah, hebatnya umat tu, jadikan tu umat aku. Kata Allah, tidak, itu umat Ahmad, umat Nabi Muhammad. Lepas tu Allah sebut lagi kelebihan umat tu. Kata Allah SWT, ada umat yang mana nanti amal dia sikit je, tapi ganjaran dia sangat besar. Kata Nabi Musa, jadikanlah itu untuk umat aku. Kata Allah, tidak, itu untuk umat Ahmad, umat Nabi Muhammad SAW. Kira kita ni amal sikit tapi ganjarannya besar-besar. Bayangkan ada satu susunan para ulama dikumpulkan hadis-hadis yang disebutkan amal yasirah, amal yang sikit ganjarannya adalah rumah di syurga. Amal sikit, rumah kat syurga dapat. Contoh, kata Nabi SAW dalam hadis, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad 10 kali sehari, satu hari itu dia baca 10 kali Qul Huwallahu Ahad, maka dibinakan rumahnya di syurga. 10 kali Qul Huwallahu Ahad, ni hadis sahih, akan dibinakan rumahnya di syurga. Susah ke? Senang. Qul Huwallah je. Lainlah kalau kata Allah, barang siapa yang baca suratul Baqarah 10 kali satu hari. Tapi kalau memang rumah kat syurga, siapa tak nak? Mesti nak kena juga, sungguh-sungguh. Tapi yalah, bayangkan kasihnya Allah ni, Allah suruh baca Qul Huwallahu Ahad 10 kali. Sebab tu dulu kalau imam yang memimpin solat tu, selepas solat dia masih baca 3 kali Qul Huwallahu Ahad. Pasal tak? Sebab sekurang-kurangnya orang yang ikut tu, kalau dia ikut 5 waktu, dia dapat 15 kali dia baca. Lebih dari 10. Dapatlah dibina rumah kat syurga tu. Masya Allah. Sebab kita ni kadang-kadang tahu buat tak. Memang kita rasa mudah 10 kali, tapi kadang-kadang 10 kali pun tak sempat baca. La ilaha illallah. Sebab minta maaf, di antara halangan yang kita ada adalah kita kurang yakin. Kalau orang yakin, pasti dia akan buat sungguh-sungguh. Walaupun kita mengaku kita yakin, percaya, ya betul Nabi cakap ni, tapi tak buat kerana kurangnya yakin. Itu namanya kurang iman dia panggil. Yakin kan iman. Kalau orang yang beriman, dia mesti dia yakin, dan apabila dia yakin, dia akan, itu sifat sahabat. Sahabat dia apabila dapat dengar je, dia akan terus. Dia panggil pulun lah. Dia tak tangguh-tangguh dah. Dia tak tanya dah, betul ke? Takkan 10 je kot. Ini kita tu, perangai kita tu. 10 je dapat masuk syurga. Semua syurga. Macam seolah-olah kita pula yang mempertikai. Sahabat tak ada dah. Asal ada je peluang, dia akan ambil. Sebab tu ketika mana Abu Dahdah ada satu orang datang mengadu. Seorang budak mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni ada tanah peninggalan ayah saya.
kecil je, tak besar, dengan sebuah rumah. Cuma saya nak binakan dia punya batasan pagar dia, ya. Nak elokkan, nak betulkan rumah tu. Tapi ada satu pokok kurma yang duduk betul-betul kat batasan tu. So dah jadi problem, macam mana nak buat ni. Dan owner yang pemilik kurma tu, kan, bukan kurma pun, satu batang tu je, yang lain tu tanah dia lah. Yang tu batang pokok kurma ni, saya dah minta lah kalau boleh tu sama ada dia tebang ke ataupun dia jual lah batang pokok kurma tu kat saya. Dia tak nak, bahkan dia kata kalau nak, harga dia mahal sangat. Saya tak mampu ya Rasulullah. Dia mengadu Nabi. Nabi kata panggillah owner tu. Datanglah owner tu. Rasulullah kata, kalau pasal pokok kamu ni begini, kalau kamu bagi, kamu akan dapat pahala besar. Ataupun kamu jual lah dengan harga yang berpatutan, yang sesuai lah, sebatang pokok kurma je pun, kan. Tapi nanti, kata Nabi, akan digantikan dengan sebatang pokok kurma dekat syurga. Allah tahu, Nabi SAW tawarkan begitu. Tapi subhanallah, dia ni orang yang kurang yakin. Dia kata kalau nak pun harga dia sangat mahal. Dia tak cakap lah, tapi mahal dia kata. So sahabat pun hairan, kenapa orang ni tak nak jual susah sangat, saja nak susahkan. Abu Dahdah ni dia ada kat situ, dia dengar. Dia kata kat Rasulullah, ya Rasulullah, kalau sekiranya saya dapat beli daripada orang ni, kemudian saya pun berilah kepada anak yatim ni, adakah saya akan dapat seperti mana yang dijanjikan kepada dia, iaitu pokok kurma dekat syurga tu? Kata Nabi, dapat. Siapa saja yang beri ni, saya janjikan, seperti mana Allah izinkan, dia akan dapat pokok kurma dekat syurga. Dia pun pergi jumpa dengan lelaki tu. Abu Dahdah ni terkenal dengan seorang yang memiliki kebun-kebun kurma. Dan satu pokok kebun kurma dia ni sangat masyhur. Buah dia sangat lebat. Kemudian dia punya buah pun sedap. Dalam kebun dia tu pun ada perigi sumur air yang sangat sedap. Orang semua mengimpikan kebun macam Abu Dahdah ni. Semua orang nak. Tapi ialah dia ada bilik kebun tu. Dia pergi jumpa dengan orang tu. Dia kata, nak tak kalau sekiranya aku tawarkan kepada kamu untuk sebatang kurma tu? Apa tawaran kamu? Kebun aku yang kamu tahu tu. Dia terkejut. Betul ke Abu Dahdah? Betul. Untuk sebatang kurma tu. Untuk sebatang kurma tu. Kau ambil lah kebun aku tu. La ilaha illallah. Orang tu takkan tak nak. Satu kurma nak ganti dengan kebun kurma yang ranum buahnya dengan, yalah, sedap kan, dengan hebatnya tempat tu. Jadilah transaksi. Maknanya itu milik kepada orang tersebut. Dia dapat batang kurma tu. Jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku dah dapat dah. Sekarang ni aku nak berikan kepada anak yatim ni. Kemudian dia tanya balik, ya Rasulullah, dapat tak? Saya dapat tak pokok kurma ke syurga? Rasulullah diam. Sebab Rasulullah masa tak jawab, tapi dia tak diam. Berapa waktu kemudian Nabi SAW kata, tak dapat, kata Nabi. Tadi datang Jibril kepada aku, Allah utuskan. Dia kata kamu tak dapat sebatang kurma dekat syurga tu. So Abu Dahdah sedih lah kan. Allah tak ingatkan dapat. Kerana Allah tak tengok sebatang kurma yang kau beri tu. Tapi Allah tengok kebun kamu yang kamu gadaikan untuk sebatang kurma itu. Allah tak gantikan dengan sebatang kurma. Tapi Allah gantikan kamu nanti kebun kurma yang tak terkira banyaknya. Dan buah-buahnya yang ranum dan enak. Dan juga sungai yang mengalir di dalamnya. Menggantikan daripada apa yang kau gadaikan demi sebatang kurma ini. Masya Allah. Menangis Abu Dahdah pada waktu itu. Allah SWT Maha Pemurah. Allah bukan melihat kepada hanya kalau satu tu, tapi Allah melihat apa yang dikorbankan. Sonok dia balik rumah happy betul. Sambil masuk rumah tu, Assalamualaikum, Alhamdulillah. Apa dia kata isteri dia?
Aku dah jual dah, aku punya kebun yang paling cantik, paling hebat tu. Dengan apa? Kata isteri dia. Dengan sebatang kurma. Isteri dia ni Masya Allah, orangnya beriman, dia yakin hebat. Dia tahu suami dia takkan buat sesuatu yang bodoh lah. Baik, sebatang kurma itu kamu buat apa? Aku dah beri kepada anak yatim, kerana janji untuk dapat ganti nanti di syurga. Dapat tak? Kata isteri dia. Alhamdulillah. Kata Nabi SAW, Allah gantikan dengan kebun-kebun yang tak terkira banyaknya di syurga. Maka isteri dia kata, Alhamdulillah, wahai suamiku. Seronok isteri dia, Masya Allah. Itu isteri Abu Dahdah. Kalau kita kan, suami datang, suami dah jual tu, tinggal dengan sebatang kurma, marah kita. Sebab dua-duanya Masya Allah, yakin, imannya luar biasa. Ini para sahabat begitu. Pantang ada offer, mereka akan sungguh-sungguh untuk dapatkan. Jadi, kalau kita baca Qul Huwallahu Ahad 10 kali, kita dapat rumah di syurga. Itu satu. Di antaranya juga kata baginda Rasulullah SAW, Ana za'imun baitun fi rabadil jannah. Aku jamin untuk dibinakan rumah di halaman syurga bagi orang yang meninggalkan tipu atau bohong. Liman tarakal kadhib wa in kana midahan. Aku jamin untuk dibinakan rumah di syurga bagi orang yang tidak menipu walaupun bergurau. Kan orang kalau bergurau kan, dia kalau bergurau tu tak tipu, tak bergurau pula. Macam kita bergurau tu, tengok tu macam ni, sebenarnya tipu, jadi kelakar, jadi terhibur. Bergurau kalau menipu tetap berdosa juga, walaupun namanya gurauan. Tapi kita kadang-kadang tak kisah. Jangan main-main. Sebab tu Nabi SAW kata, aku juga bergurau tapi aku tak pernah menipu, kata Nabi. Nabi bergurau tak? Nabi bergurau. Tapi Nabi tak menipu. Sebab tu yang sampai orang perempuan datang tua, dia kata, ya Rasulullah, doakan aku syurga. Masuk syurga. Nabi kata, wahai Ummah, wahai ibu, tak ada orang perempuan tua setua kamu kat syurga nanti. Menangis perempuan tu. Nabi tak tipu. Tapi Nabi kata, memang nanti kalau kamu masuk syurga, kamu akan muda balik. Kan? Dan itu Nabi kalau bergurau dia tak tipu. Pernah ketika mana Nabi SAW dia tengok ada orang minta tolong, ya Rasulullah. Dia tengok Rasulullah lalu, dia terkial-kial masa naik atas, dia punya unta besar kan, nak naik unta tu walaupun dia dah turun. Yang ada pernah naik unta tahulah kan, unta tu dia kena turun dulu tu, duduk. Dah duduk pun tinggi juga. So dia pun terkial nak naik itu, dia tengok Rasulullah, dia kata, tolong angkat aku naik kat atas unta ni. Kata, okey, aku tolong naikkan kamu atas anak unta ni. Dia kata, Rasulullah ni bukan unta ni, besar ni. Kenapa pula anak unta pula? Kalau ikutkan, betul ke Nabi ni bohong ke apa? Tak, Nabi kata betul lah, dia memanglah. Kalaupun dia ibu unta, tapi dia mesti anak unta juga. Kan, takkan anak lembu ke anak kuda kan. Macam kita lah, kita mak dah, kita ayah dah. Tapi kita anak juga kepada ibu dan ayah kita. Maknanya betul lah kan. Benti juga kan. Macam tu. Jadi barulah orang tu gelak ketawa, sahabat tu. Maknanya Nabi sebenarnya ada salah sebab Nabi cakap begitu. Satu, Nabi nak hilangkan dia rasa malu. Sebab ada orang terkekian naik malu kan. Jadi Nabi gurau, dia rasa dah macam hilang dia rasa malu dia. Itu Nabi bijak, tapi tak tipu. Dan Nabi juga sebenarnya menyelitkan mesej, iaitu walaupun kamu ibu, kamu ayah, kamu tetap juga anak kepada ibu dan ayah. Sebagaimana kamu nak anak kamu soleh dan solehah, kamu pun kena soleh atau solehah untuk ibu dan ayah. Berapa ramai orang yang kadang-kadang dia pentingkan diri dia je, minta maaf anak dia nak hafiz Quran, nak soleh, tapi dia dengan mak ayah dia. Maknanya walaupun kamu ibu dan ayah, kamu tetap juga anak kepada ibu dan ayah kamu, yang mesti kamu berbakti dan juga menjadi anak yang soleh dan solehah untuk mereka. Masya Allah. Jadi Nabi kata, aku jamin orang yang mana dia tinggalkan menipu walaupun bergurau, dia dapat rumah kat syurga. Kemudian Nabi kata, aku jamin lagi bagi orang yang mana meninggalkan berdebat. Ada orang ajak berdebat contoh.
Dia tinggalkan, dia kata tak nak lah, tak apa. Walaupun dia di pihak yang benar, kata Nabi. Dia, kalau dia berdebat, dia menang je, sebab dia betul. Tapi dia tinggalkan perdebatan tu. Kerana tak ada manfaat contohnya. Kalau berdebat pun, orang ni tetap juga mengaku dia betul juga. Dia tinggalkan. Maka aku jamin baginya syurga, rumah di syurga, di pertengahan syurga tu, kata Nabi SAW. Masya Allah. Maknanya berdebat ni satu benda yang kalau boleh dielakkan lebih baik. Kalau terpaksa dan untuk kebenaran yang jelas, barulah boleh wajadilhum billati hi ahsan. Kalau nak berdebat pun bukan dengan cara yang tak baik, tapi dengan yang terbaik. Dengan syarat, kalau nak berdebat ni, satu tak boleh sombong. Maknanya kita berdebat kan kita nak cakap betul. Jadi kalau kita cakap betul tu, kita rasa kita hebat. Habis kita. Walaupun kita betul. Kan? Haram hukumnya sombong ni. Kedua, memperkecilkan dan melekehkan orang yang kita debatkan itu. So macam mana nak debat? Pening kepala kita kan? Kita nak rasa kita betul. Lepas tu kita mestilah nak rendahkan orang tu sebab kita nak debat dengan dia. So kedua-duanya haram. Sebab tu kalau meninggalkannya lebih baik, bagi dia rumah di syurga. Masya Allah, tabarakallah. Itu. Kemudian yang ketiga, Nabi sebut tiga perkara. Nabi kata, aku jamin rumah di syurga yang paling tinggi. Yang ni paling tinggi sekali. Rumah di syurga yang paling tinggi. Bagi orang yang baik akhlaknya. Maknanya, yang paling tinggi kedudukan adalah akhlak. Sebab tu Nabi SAW ini mempunyai kelebihan dalam semua hal. Nabi ada terbaik, kawan yang paling baik. Suami yang paling baik, ayah yang paling baik, pemimpin yang paling baik, panglima yang paling baik, tapi yang dipuji oleh Allah, wa innaka la ala khuluqin azim. Yang dipuji oleh Allah adalah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Sebab semua yang Nabi buat, baik itu dari menjadi ayah, menjadi suami, menjadi pemimpin, adalah asasnya adalah akhlak. Sebab tu kata Nabi, orang paling dekat dengan aku nanti di akhirat adalah orang yang paling baik akhlak dia. Sebab apa? Sebab kita ni sebenarnya di mana pun kena ada akhlak. Di mana pun. Apatah lagi kalau bersama dengan orang lain. Memang kena ada akhlak. Barulah dia berjaya. Kita kat rumah, kita akan bersama dengan keluarga. Kita tak boleh lagi. So ada akhlak berkeluarga. Ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, macam mana Nabi kat rumah? Kenapa sahabat tanya macam tu? Sebab kalau Nabi dengan kami segan betul. Nabi punya wibawa dia. Bukan Nabi ni, bengis, jahat. Tidak. Nabi baik, senyumnya selalu, tak pernah lekang dari mulut dia. Akan memulakan salam. Nabi kalau bercakap dengan lemah lembut. Cuma kewibawaan Nabi tu sehingga kami tak sanggup. Nak tengok pun rasa takut. Bukan rasa segan. Macam mana kamu kat rumah pula yang hari-hari terpaksa dekat dengan Nabi? Dia mereka sangka macam tu. Kata Aisyah, kana Nabi fil baiti ka rajulin min rijalikum. Sama macam biasa pun dekat rumah. Masya-Allah. Kata Aisyah, macam biasa je kat rumah Rasulullah. Dia sapu-sapah kat rumah. Dia tolong kami dekat basuh pinggan dekat dapur. Dia jahit baju dan juga kasut dia. Dan dia peras susu untuk diberi minum kepada keluarga dia. La ilaha illallah. Minta maaf saya bicara rahsia sikit. Lagi kena tuntut ni. Bang, sapu sampah bang. Rasulullah pun sapu. Janganlah guna dalil tu kan. Tapi mana begitu Rasulullah SAW. Subhanallah. Walaupun sibuk kat luar macam mana pun. Dan kata Sena Aisyah, Rasulullah ini kat rumah dia ada 4 sifat. Pertama adalah ahsanan nas. Orang yang paling baik. Atau minta maaf, sorry. Akraman nas. Itu Sena Anas kata. Ni Sena Aisyah kata akraman nas. Orang yang paling dihormati, yang paling pandai menghormati. Maknanya Nabi ni pandai hormat isteri dia. Sebab tu orang yang paling mulia ni adalah orang yang pandai memuliakan orang lain. So Nabi ni orang yang paling mulia sebab dia pandai memuliakan orang lain. Macam mana isteri Rasulullah tak rasa mulia? Nabi SAW ni kalau balik, Nabi SAW akan bagi salam dan Nabi akan senyum. Kata Aisyah, kalau kami buka je pintu, Rasulullah bagi salam, Nabi tak buka terus. Nabi akan ketuk dulu. Assalamualaikum. Kami buka, yang pertama kami nampak adalah senyuman Nabi dulu.
Walaupun tadi ni Nabi punya macam-macam kerenah Nabi hadapi kat luar tu, tapi yang pertama Nabi sebelum masuk rumah, yang kami nampak dulu adalah senyuman Nabi. So sebab tu Nabi, beberapa hadis Nabi SAW sebut, saya pukul apa kita habis ni ya? Pukul apa kita habis? Ya? 11 eh? 11 eh? Sadaqallahul azim. Pukul apa kita habis? Ya? Oh ya. Okey, sikit-sikit lah. Ya? Boleh lebih? Oh. Oh, sebab suka maulid. Marhaba. Okey. Apa namanya? Sebab tu dalam beberapa hadis Nabi banyak tekankan tentang senyuman yang kita rasa macam biasa. Sebenarnya senyuman ni luar biasa. Sebab tu Nabi kata, jangan kamu memperkecilkan satu amalan walaupun hanya senyuman kepada saudaramu. Bahkan Nabi kata, tabassam muka bi akhika sadaqah. Senyuman kamu kepada saudara kamu itu sadaqah. Sebab betul, senyuman ini dia sangat memberi kesan. Kan, kalau kita tengok orang jumpa kita senyum, kita pun dah lain kan, kita berubah. Tengok dia, kita tengok dia, kita jadi berubah. Walaupun masa tu kita tengah stres ke apa pun dia jadi berubah. Begitulah rumah tangga, kalaulah dihidupkan dengan senyuman, mood rumah tu jadi ceria. Sebab itu emoji tu kan, kalau dia macam tu je kan, jadi syok kan. Kalau kita tengok pun tapi kalau macam tu kan, kita sedih. Betul, dia mengubah mood. Sebab tu Nabi setiap kali dia masuk rumah, dia akan senyum. So mood rumah tu jadi ceria. Walaupun hidup Nabi sangat sederhana. Kata Aisyah, kami ni keluarga Rasulullah Muhammad SAW tak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Tak pernah kenyang. Satu hari ni kenyang sikit, besok tak cukup. Lepas tu besok kenyang, tak cukup. Sampai Rasulullah wafat. Sebab Nabi pilih untuk hidup dalam keadaan sederhana seperti itu. Bukannya Nabi miskin, tidak. Nabi tak pilih macam itu. Tapi moodnya ceria, seronok. Satu. Keduanya, Nabi SAW ni, yang disebutkan sebab apa dikatakan mulia ni, sebab dia mulia kan. Sebab kata Aisyah, Rasulullah ni, kalaulah kami panggil dia akan, pertama dia akan hadapkan seluruh tubuh dia kat kami. Dia tak toleh. Dia tak kata, atau dia tak jawab sambil tak tengok. Bang, yang kita, bang, ya. Tak ada pun kan. Ataupun toleh, apa. Rasulullah kan, pusing semua. Labbaik, Nabi kata. Itulah Nabi akan sebut, labbaik, aku sahut panggilanmu. Sebenarnya bukan untuk isteri Rasulullah, sama. Semua sahabat pun. Kalau orang panggil, Nabi akan hadapkan seluruh badan dia. Nabi kata, labbaik, aku sahut panggilanmu. So Aisyah kata, kalau Allah kata wa innaka la'ala khuluqin azim tu, aku tak heran. Memang akhlak Nabi luar biasa betul. Subhanallah. Saya ni pandai cakap juga kan. Nanti kan isteri saya tengok kat dalam rakaman ni, betul juga. Tapi mudah-mudahan lah kita cubalah kan. Kita cuba ni insya-Allah. Jadi itu di antaranya. Dan Rasulullah setiap apa yang mempunyai hak kepada isteri dia akan berusaha tunaikan, dan kalau tidak dia minta maaf. Betul, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, apakah momen yang paling luar biasa dan paling ajaib dengan Nabi SAW? Kata Sayyidina Aisyah, pada waktu tu dia mengalir mata dia, sedih. Masa Rasulullah wafat, dia kata tidak ada satu saat pun yang tak luar biasa dengan Nabi. Semuanya luar biasa. Cuma aku ingat satu ketika Nabi SAW, dia baring di sebelah aku, kulitnya bersentuh dengan kulit aku. Kemudian tiba-tiba dia teringin untuk ibadah kepada Allah. Dia kata, wahai Aisyah, boleh tak kau izinkan aku untuk bangun, untuk beribadah kepada Tuhanku? Aisyah kata, ya Rasulullah, sebenarnya aku ingin untuk bersama dengan kamu. Tapi aku juga ingin untuk engkau bersama dengan Allah SWT, maka aku izinkan. Dia minta izin. Masya Allah, tabarakallah. Itu orang yang pandai memuliakan orang. Itu yang pertama. Keduanya kata Sayyidina Aisyah, al-yanun nas, Nabi orang yang paling lemah lembut sekali dengan keluarga dia, paling lemah lembut. Sebab tu Nabi tak pernah angkat suara. Nabi SAW cakapnya lemah lembut. Nabi SAW kalau bercakap dengan bahasa yang baik, panggil kepada isteri-isterinya dan anak-anaknya itu dengan panggilan-panggilan yang mesra. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Dia panggil al-yanun nas, orang yang paling lemah lembut sekali. Tapi bukan bermakna Nabi tak pernah marah. Nabi marah. Cuma bezanya Nabi marah kalau hak Allah. Kalau hak peribadi Nabi dicuaikan, tak tertunai banyak, Nabi maafkan. Tapi kalau haknya Allah,
Memang Nabi marah. Bukan sebab apa, itu haknya Allah. Kan beza terbalik, kita dan keluarga kita ni kadang-kadang hak kita tak ditunaikan, kita mengamuk. Tapi hak Allah kadang-kadang kita tak apalah, tak solat, tak apa, dia penat kot, apa semua. Kita banyak lebih kurang kalau haknya Allah, terbalik kita. Nabi SAW tak. Kemudian yang ketiga adalah basaman. Yang keempat, dhahakan. Basaman, senyum. Kat rumah senyum je Nabi. Senyum je. Jadi sehingga mood ceria dalam rumah. Dan dhahakan, iaitu ketawa. Apa beza senyum dan ketawa Nabi? Sebenarnya tak banyak beza. Nabi kalau ketawa pun bukanlah terbahak-bahak macam kita. Nabi kalau ketawa, dia buka mulut dia lebih besar sikit. Dan nampaklah gigi dia lebih banyak. Sampai ke gigi arham dia. Tapi kalau senyum, Nabi senyum hanya senyuman je. Tapi kata para ulama, rupanya senyuman dan kalau diriwayatkan dalam hadis, senyuman dan juga ketawa ni ada sebab Nabi buat. Kalau Nabi senyum, kalau urusan dunia yang lucu-lucu, yang mungkin menarik, Nabi senyum. Yang bukan perkara yang tak baik lah. Yang baik, tapi untuk urusan dunia, duniawi punya cerita lah, Nabi senyum. Tapi kalau dianya adalah berkaitan dengan nikmat akhirat, perkara yang luar biasa nanti di akhirat, ganjaran akhirat, Nabi akan ketawa. Maknanya lebih menggembirakan itu adalah tentang akhirat. Pada mana kat rumah tu, Nabi SAW memang senyum kalau ada perkara duniawi yang gurau senda dengan isteri, tapi Nabi juga ketawa, bermakna Nabi juga isi dalam rumah tangga itu tentang kisah-kisah akhirat. Sebab Nabi kalau tentang akhirat, Nabi akan ketawa. Kan Nabi pernah cerita ada seorang lelaki, dia yang paling akhir nanti akan masuk ke dalam syurga. Dia keluar dari neraka lah. Dia masuk ke dalam sungai hayawan, iaitu sungai kehidupan, kemudian dia mandi, kemudian dia rentung dah. Kemudian akhirnya dia elok balik. Kemudian Allah SWT menghadap kepada Allah. Allah kata, okey, masuklah. Bawa dia masuk ke dalam syurga. So dia pergilah, buka pintu syurga. Syurga kan indah, hebat, luas. Tapi dia tengok ramai lah. Dah ramai. Dia yang last sekali. Tapi bukanlah ramai tu sesak ke apa. Tapi dia ni orang yang memang sifatnya macam tu. Dia tengok cantik. Lepas tu tengok ada orang. Lepas tu dia tengok ada orang. Yalah. Dia tengok memanglah ada orang. Orang dah duduk dalam tu. Dia balik kepada Allah. Ya Allah, aku nampak ramai dah, rasa penuh kot. Oh, hebat. Komplain pula. Memang sifat orang yang memang patutlah dia kena kan. Dia komplain, dia kata Allah penuh rasanya. Allah SWT kata dia, wahai fulan, kamu dulu masa kat dunia ada tak keinginan? Dia kata banyak. Apa keinginan tu? Cuba kau bayangkan. Dia bayangkanlah keinginan kat dunia ni, masa dia nak dapat rumah besar, nak dapat kereta besar contoh, dia nak dapatlah kenikmatan, harta dan sebagainya. Kemudian Allah kata kat dia, apa yang kamu bayangkan yang kau inginkan tu, akan aku lipat gandakan 10 kali. Bahkan dunia dan seisinya lebih aku bagi. Dia kata apa? Engkau ni main-main ke Allah? Kau gurau ke? Main-main ke ni? Macam dia tak percaya kan? Dia cakap macam tu, betul ke? Kau main-main ke aku ke? Kata Allah. Dia kata orang ni kepada Allah. Nabi ketika sebut tu, Nabi ketawa. Nabi bukan gembira sebab apa? Nabi gembira maknanya walaupun akhirnya dia akan masuk syurga juga. Nabi ketawa, kata perawi tersebut, sehingga nampak gigi raham baginda Rasulullah SAW. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi oleh kerana itu, dalam urusan akhirat baru ketawa. Kita kan beza. Yang lucu-lucu dunia ni terbahak-bahak kita. Sedangkan sepatutnya yang lebih menggembirakan kita adalah di akhirat nanti tentang nikmat-nikmat yang disediakan oleh Allah, dan banyak menangis ketika mana kita mengingati kepada azab. Sebab tu Nabi SAW sifat dia sebenarnya adalah orang yang tul ahzan, selalu sedih. Nabi ni kalau dia seorang-seorang, sahabat tengok intip-intip, nampak dia akan sedih je. Tapi kalau dengan sahabat senyum. Tapi kalau dia seorang-seorang duduk, Nabi nampak sedih. Itu sifat Nabi. Kenapa? Kerana Nabi satu risau kepada umat dia. Itu sifat Nabi. Sebab tu Nabi sampai beruban pun sebab umat. Nabi baca surah Hud, surah Amma Yatasa'alun, cerita pasal kiamat dan akhirat tu. Bukan Nabi nak risau diri dia buat apa. Dia memang duduk makam tertinggi syurga yang paling mulia. Tapi risau ni, umat ni macam mana nanti umat aku. Sampai uban. Tapi uban Nabi tak banyak lah. 20 helai je antara rambut dengan janggut Nabi tu. Tak banyak. Tapi beruban sebab tu. Masya Allah. Satu.
Kemudian Nabi SAW ni dia punya dia selalu sedih ni sebab apa? Sebab dia harap setiap kali yang diajak kepada orang-orang, khususnya orang-orang yang kafir ni, dia berharap orang tu beriman. Sungguh-sungguh Nabi SAW. Sebab tu Nabi sedih kadang-kadang tu. Nabi bayangkan. Itu sifat baginda Rasulullah. Sebab Nabi pernah cakap kat sahabat. Nabi kata, "Lau ta'lamuna ma'a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum kathira." Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis, kata Nabi SAW. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling banyak menangis. Sebab apabila Nabi cakap macam tu je, dia terus banyak renung, akhirnya dia banyak menangis. Sebab tu ketika mana dia baca dia kata apa? Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dia baca ayat tu tak berhenti. Masa tahajud malam sampai subuh. Tak ubah ayat tu. Menangis. Rasulullah dengar. Sesungguhnya Allah membeli jiwa ataupun diri atau jiwa dan juga harta orang yang beriman itu untuk diganti dengan syurga. So dia tak boleh move on ayat tu, terus dia tu bang. Besok pagi Nabi tanya dia, kenapa kamu ayat tu kamu tak boleh sambung? Ayat tu je dia ulang. Dia kata, ya Allah, ketika aku baca semuanya Allah memberi jiwa ataupun diri dan harta orang beriman untuk digantikan dengan syurga. Yang tertanya pada diri aku adalah, adakah aku laku untuk dibeli oleh Allah? Adakah aku laku untuk dibeli oleh Allah, nak diganti dengan syurga tu? Siapa ni? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang iman dia, kata Nabi, kalau ditimbang dengan umat ni, berat iman Sayyidina Abu Bakar. Tapi dia punya takut ketika ayat tu disebut, dia menangis. Sayyidina Umar Khattab ni madrasah yang Nabi bina ni. Dia punya ni muka ni ada satu line warna hitam sini. Kalau tengok muka Sayyidina Umar, dia ada kesan warna hitam sini, jalur hitam. Kesai mata dia selalu mengalir. So dia hitam lah sini. Punyalah nak cerita takut. Sedangkan ni orang dah berjanji syurga ni. Ni confirm syurga dah. 10 orang yang dah berjanji syurga, dia dah confirm. Tapi dia punya takut. Kita ni macam mana? La ilaha illallah. Sebab tu Nabi ajarkan kita supaya kita ni bukanlah maknanya kita Allahumma salli ala Muhammad, kita memperkatakan tentang kelebihan, keutamaan, tapi bukan untuk kita sambil lewa, tidak. Sebab tu Nabi sangat gesa kita tu, cepat-cepatlah beramal, beramallah. Walaupun Nabi tak suruh kita terlalu banyak, tapi Nabi kata beramallah, ikutlah contoh, ambillah semampu kamu, ikut aku ni. Dan yang paling utama Nabi harap kat kita ni cinta kat dia. Itu je. Sebab kata Nabi, kalau kamu cinta kat aku akan tolong kamu. Kerana kamu akan dapat bersama dengan aku. Almar'u ma'aman ahab. Seorang akan bersama dengan orang yang cintainya. Sebab tu kalau hari ni yang kita nak kena buat hari ni, apabila kita tahu tentang kelebihan Nabi, keutamaan Nabi, kedudukan di sisi Allah, kita nak pastikan Nabi tu ada dalam hati kita. Yang paling kuat sekali dalam hati kita ni. Kita nak kena minta maaf, singkirkan kalau ada ikon-ikon, idol-idol yang ada dalam hati kita ni, kita kena buang dah. Kita minat ke apa semua yang bukan-bukan tu, kita buanglah, letakkan Rasulullah dalam hati ni. Sebab kalau ada dalam hati kita Rasulullah SAW, Allah tengok, insya-Allah kita akan bersama dengan Nabi. Tapi tuan-tuan dan puan, kalau betul kita ni banyak selawat, banyak cinta, rindu dengan Nabi, tapi yang kita harapkan bukan hanya itu. Kita harapkan kita ni ada dalam hati Nabi SAW. So kalau kita dalam hati Rasulullah, macam mana? Allah tengok hati Nabi, tengok ada kita kat situ. Itu sangat-sangat kita harapkan, masya-Allah. Jazakumullah khair kepada semua yang memberikan perhatian. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati pertemuan kita dengan berkat rahmatan lil alamin, dan kita berdoa kepada Allah berkati kepada umur kita, masa kita, diberikan oleh Allah sihat wal afiah, insya-Allah, di dalam ketaatan kepada Allah, dijauhkan wabak dan bala, penyakit dan juga mudarat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keluarga yang bahagia, pasangan yang mendekatkan dan mengajak kita untuk dekat kepada Allah, menjadikan ibu bapa kita adalah ibu bapa yang dirahmati, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kebaikan kepada mereka sebagaimana mereka berbuat baik kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah balas jasa-jasa mereka dengan ganjaran yang besar, dan mudah-mudahan yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan kepada Allah. Yang telah meninggal dunia, ya Allah, rahmati mereka, jadikan kubur mereka taman dari taman syurga-Mu.
Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami saleh dan salihah di dunia dan juga di akhirat. Anak-anak kami ini ya Allah, kau jagalah mereka, jaga akidah mereka, jaga iman mereka, jaga Islam mereka. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang sentiasa patuh kepadamu ya Allah. Anak yang nantinya akan mengajak dan membimbing kami untuk bersama-sama masuk ke dalam syurga-Mu. Ya Rabbal Alamin, Ya Khairun Nasirin, Birahmatika Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikanlah kami husnul khatimah dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, selamatkan kami ketika menjadi ashabul kubur. Lapangkan kubur kami nanti ya Allah. Cahayakan kubur kami nanti ya Allah. Ya Allah, mantapkanlah lisan kami menjawab soalan para malaikat-Mu. Jadikan kubur kami taman dari taman syurga-Mu. Mahsyarkan kami di bawah liwa'ul hamdi yang dipegang oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilangkanlah dahaga kami dapat minum dari telaga haud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mantapkanlah kaki-kaki kami melintasi sirat-Mu. Hisablah kami dengan hisaban yasira. Selamatkan kami semua ya Allah. Masukkan kami ke dalam syurga tanpa hisab ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sebagaimana kau kumpulkan kami di sini ya Allah, di dalam mengisytiharkan rasa cinta dan rindu kepada Nabi-Mu Muhammad SAW. Kumpulkan kami bersama di sana ya Allah dengan insan yang kami cintai ini, Nabi-Mu Muhammad SAW, untuk dimasukkan dan dikumpulkan ke dalam syurga-Mu ya Rabbal Alamin wa ya Khairun Nasirin birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila an-nur wa janibna fawahisha ma dhahara minha wa batan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada semua atas perhatiannya. Terima kasih kepada Puan Salwa dan juga semua ahli jawatan kuasa, penganjur yang sudi untuk menjemput saya pada pagi ini, dan tahniah kerana mengadakan majlis yang adanya zikrullah, salawat dan salam kepada Rasulullah, dan ini adalah merupakan daripada nikmat yang dikurniakan oleh Allah, dan kita doa insya-Allah dia menjadi sebab Allah angkat wabak ni insya-Allah dan diberikan keamanan oleh Allah di atas muka bumi ini. Amin Allahumma amin. Hada wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.